Kita Malaysia, bagi saya bermaksud sebuah negara yang mempunyai rakyat yang sangat prihatin. Kita Malaysia itu adalah family. Kebanggaan duduk dalam satu negara dengan pelbagai kaum, bersatu padu, sentiasa memberi sokongan di antara satu sama lain. Masyarakat yang tinggi nilai sopannya. Kita boleh bersatu padu, kita boleh bersama-sama. Sentiasa bersyukur dan bangga kerana Malaysia aman, harmoni, sejahtera. I see a lot of people donating to those in need and helping out at vaccination centres. penuh warna. It's so amazing. Kita kenalah bersatu padu lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni. Sama-samalah kita ni. Jaga SOP tau, jangan degil-degil. Spread love and positivity. Selamat Hari Merdeka. Untuk tanah tumpahnya darahku, Malaysia akan menang. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton sesi Youth Talk bersama remaja pada malam ini. So ini merupakan episod kedua kita lakukan setelah bulan bulan Julai yang lepas. So pada bulan ini ada merupakan episod kedua untuk sesi Youth Talk dan kita membawakan satu lagi topik baru untuk dikongsikan ataupun di-share bersama semua orang lah. Pada malam ni saya seperti biasa saya tak keseorangan kerana saya ditemani oleh salah seorang member saya daripada tim remaja sendiri iaitu Fizrin. Dan kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik iaitu Make School Safe Again. Dia kena nada dia berbeza. Make School Safe Again sebab dia ada tanda soal. Sebab kenapa topik ini sangat menarik adalah kerana ia menjadi salah satu pilar pada tahun ini, especially pada pertengahan tahun ini apabila wujud beberapa kes yang berlaku dan ramai orang yang merasakan topik ini sangat penting untuk diperbincangkan secara umum dan terbuka dan bukan lagi hanya di dalam kepompong bilik kaunseling ataupun bersama guru saja, tapi ia melibatkan banyak sangat pihak kerana ia melibatkan pelajar sekolah yang masih muda lagi. Okey, Ain, apa khabar malam ni? Yes, topik malam ni memang I rasa memang sangat dekat di hati semua orang yang pernah menjadi pelajar bagi I. Make School Safe Again. Kalau macam Faiz cakap tadi kan, permulaan tanda pagar Make School Safe Again ni bermula apabila seorang pelajar membuka cerita tentang satu perkara yang dia rasakan tidak patut berlaku di sekolah. Jadi sebenarnya Make School Safe Again ni bagi saya bukan sekadar perkara tersebut tetapi lebih besar lagi sebenarnya. Sebab Make School Safe Again ni merangkumi keseluruhan kesihatan mental bagi pelajar dari segi kalau you kena bully, kalau you disisih dan pelbagai perkara lagi yang membuatkan pelajar tu sendiri rasa takut nak pergi sekolah, rasa kalau ke sekolah tu tak best. Because bagi saya sekolah merupakan tempat untuk kita bukan bermain, untuk kita mempelajari sesuatu. Sekolah tu dah jadi tempat yang kedua, terutamanya kalau pelajar yang kalau pelajar yang bersekolah berasrama, setiap hari mereka berada di sekolah. Sekolah tu dah jadi tempat pertama dan sepatutnya menjadi sebuah syurga untuk mereka menggali pengalaman, menimba kehidupan, mematangkan mereka. Duduk di sekolah daripada usia 13 sampai 17 tahun atau ada setengah orang sampai 18 tahun. Kalau bagi pelajar sekolah harian pula, sekolah menjadi satu tempat yang tempat kedua mereka mengenal dunia sebab mereka membesar dikelilingi oleh rakan-rakan dan juga guru yang membimbing. Tetapi kalau persekitaran itu sendiri tidak selamat, bagaimana? So kita ada siapa hari ini, Faiz? Remaja-remaja kita untuk berbincang dengan kita tentang isu ini.
kita sebenarnya ada bukan ramai lah, 3. Ramai lah juga tu berbanding dengan episod lepas, sekarang 2 je. Pada kali ini kita ada 3 orang dan mereka semua datang daripada latar belakang yang berbeza kerana kita ingin menyentuh topik ini dari pelbagai sudut. Bukan hanya dari sudut seorang orang kata aktivis saja, kita juga ada daripada sudut seorang pelajar yang mempelajari jurusan undang-undang, dan kita juga ada dari sudut banyak lagi lah yang kita akan ceritakan selepas ni. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan mereka satu persatu dahulu. Dan mungkin panel-panel kita pada malam ini boleh mungkin berceritakan sikit tentang diri sendiri secara ringkas. Okey, pertama kita ada bersama dengan pengasas Save the Schools Malaysia iaitu Putri N. Balkis. Hello, Assalamualaikum. Hai Putri. Hai Putri. Putri, mungkin boleh sharekan sedikit tentang diri anda dan juga Save the Schools. Hello. Alright. Okay, saya Putri N. Balkis. Saya full-time media executive, tapi on the side saya gerakkan sebuah laman Instagram yang diberi nama Save the Schools MY. Save the Schools MY merupakan sebuah platform di mana saya kongsikan kisah-kisah benar tentang gangguan seksual dan budaya rogol di sekolah secara anonymously. Kiranya siapa yang submit cerita tu takkan diketahui identitinya. Dan sehingga hari ini, saya dah terbitkan 520 kisah benar yang telah berlaku di dalam sekolah-sekolah sekitar seluruh Malaysia dan masih menerbitkan cerita-cerita dan saya berbesar hati untuk diberi ruang bersama dengan para panelis kita malam ni. Terima kasih Remaja. Okey, terima kasih juga pada Putri and kerana sudi bersama dengan Remaja pada malam ini. Okey, panel kita yang kedua adalah seorang wakil pelajar bagi Jawatan Kuasa Badan Peguam Muda Kuala Lumpur dan dia juga merupakan seorang pelajar jurusan undang-undang di Universiti UiTM. Kita ada bersama dengan kita Iman Nur Hizam. Hai Iman. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi guys. Thank you Remaja for inviting me. So as you guys know, nama Iman, Iman Nur Hizam. Iman student UiTM Shah Alam. Pelajar undang-undang untuk semester kelima sekarang ni. Currently tengah cuti semester. And basically, I wouldn't say I'm an expert in the field, tapi insyaAllah I can share as much as possible dari sudut pandang undang-undang mengenai topik kita pada hari ini. Thank you so much for inviting me. Okay, thank you so much for being with us juga. Dan akhir sekali, last but not least, kita menjemput Presiden Persatuan Youth Camp Malaysia. Dia juga merupakan seorang pelajar, seorang pelakon dan juga finalis Euro Remaja 2020. Ada bersama kita adalah Jabir Miftah. Apa khabar Jabir? Hello, Assalamualaikum. Alhamdulillah, khabar baik. Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah, sihat. Jabir, mungkin boleh ceritakan sikit tentang Presiden Youth Camp Malaysia dan sebagainya. Alright, so I'm the President of Youth Camp Malaysia. Basically, apa yang kita buat adalah we are very passionate about empowering and mobilizing the youth. And that's just itu cukup lah. The rest tu I think better we should prove it through our actions. Kalau kita nak cakap panjang-panjang pula nanti 2 jam pun tak habis. Betul lah. Okey, kita terus kepada kita punya kupasan isu yang sebenarnya. Okey, I nak dapatkan pendapat daripada Putri lah, Putri N. Balkis selaku orang kata pengasas kepada gerakan yang membawa gerakan Save the School Malaysia ni. So bagi Putri sendiri, bagaimana mengapakah pentingnya untuk kita menjadikan persekitaran di sekolah itu selamat dan pelajar-pelajar itu sendiri boleh berkongsi ataupun membawa satu isu tu ke depan tanpa rasa takut untuk mereka dikecam ke, untuk mereka takut kalau mereka orang kata apa, diperkatakan orang. Putri? Okay, baik. Suara saya dengar tak? Ke video sangkut? Dengar Putri. Alright, okay. Right, bila kita cakap tentang safer schools, safer schools ni, sekolah yang lebih selamat ni, dia untuk semua. Untuk semua, tak kisah jantina, tak kisah perwatakan, tak kisah latar belakang. Dan sekolah ni tempat kita, at least lah, kita habiskan 11 tahun dalam sistem pendidikan kan, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. Siapa yang ambil STPM, that's like 12 tahun setengah. Okay. Dan kita habiskan like, safe to say macam, katalah saya umur 26. So separuh kehidupan saya dihabiskan di sekolah.
Jadi sekolah ni tempat kita membentuk personality, tempat kita membentuk bentuk diri kita, perspektif kita terhadap dunia sekeliling. Jadi macam mana kita nak ada satu pembentukan diri yang sihat ataupun macam mana kita nak ada satu self-development yang bagus kalau persekitaran keliling kita tu toxic dan to some point mengganggu proses pembesaran kita sebagai seorang manusia. Jadi sebab tu walaupun budaya macam yang menyebabkan sekolah sekarang ni tak berapa nak selamat, baru naik discussion tu 2-3 bulan belakangan ni, tapi perbincangan tu penting sebab kalau kita dah habis sekolah fine, tapi kita nak satu persekitaran yang lagi elok untuk generasi masa akan datang. Sebabnya pentinglah kita tak nak mereka merasai apa benda yang kita dah pernah rasai dulu. So that's why kita tinggalkan sekolah kita lagi selamat. Bukanlah mengatakan perbincangan ni bukanlah nak mengatakan bahawa sekolah sekarang ni tidak selamat, tetapi perbincangan ini orang kata the course ini untuk memberikan satu persekitaran sekolah yang lebih selamat kepada pelajar yang akan datang supaya tidak ada yang trauma, tidak ada yang terasa disisih, tidak ada orang kata sama ada diskriminasi. Betul tak Faiz? Betul tak Putri? Betul. Betul tu sebab saya suka bila topik sebegini orang kata serius juga menjadi satu perbualan terbuka di social media kan, menandakan yang kita tidak lagi takut untuk bersuara, especially anak-anak muda yang masih bersekolah. Mereka tidak takut lagi untuk bersuara, untuk mempertahankan diri mereka dan juga mempertahankan rakan-rakan mereka yang lain juga. Kerana sebelum ini kalau tanpa social media, mungkin kita pemikiran orang di sekeliling kita mungkin lebih tertutup tentang isu-isu sebegini, sehingga kan apabila seseorang tu menjadi mangsa, mereka mungkin pendam kepada diri sendiri. Mereka tidak mempunyai outlet untuk bercakap tentang perkara tersebut. Sebab tu saya suka bila ada hashtag Make School Safe Again ni dan juga beberapa hashtag lain yang menjadi orang kata pembimbing lah kepada mangsa-mangsa yang berada di sekolah ini untuk ada harapan lagi sebenarnya untuk berdepan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi tu. Ya, Faiz, tapi kan saya nak tanya, Putri ni tengah freeze ke atau saya saja nampak dia freeze? Dia tengah buat tu apa orang panggil challenge, mannequin challenge. Nampak tak? Go back. Putri tak apa. Tengah freeze sekarang, kita boleh dengar suara Putri masih jelas untuk kita dengar semua poin-poin penting tadi. Okay, freeze ke? Yes. Potong line ni. Alamak. Sorry korang. Okay, kita terusnya kepada panel kita yang lain pula. Itulah, saya nak bertanyakan juga kepada mereka yang lain. Saya tanyakan dulu kepada Jabir lah. Jabir, bila kita mempunyai kes-kes yang melibatkan kawasan sekolah seperti ini kan, orang kata sebelum ni kita punya perhubungan di antara seorang pelajar dan seorang guru tu sangat, saya kira, murni. Sebab bila kita start menjadi seorang pelajar pada waktu tadika dululah, gurulah orang yang kita cari, gurulah orang yang kita cari untuk membimbing kita. Apa masalah kita akan mengadu kepada dia, apa-apa yang kita suka pun kita akan berkongsi dengan dia. Tetapi apabila timbul isu-isu yang melibatkan antara seorang guru dan seorang pelajar ataupun antara dua parti ini, ia sedikit sebanyak dalam pemikiran anak-anak muda yang masih bergelar pelajar sekolah ni, mungkin ada wujud rasa sangsi sama ada, should I trust my teachers? Apa pendapat Jabir sendiri? Adakah perhubungan di antara seorang guru dan pelajar tu tidak sesekali terhenti ataupun tergugat disebabkan satu kes, ataupun mungkin mereka harus mempunyai perasaan yang macam okey, mungkin aku kena jaga diri aku juga sekarang walaupun bila berdepan dengan seorang guru. Alright, so Jabir nak confirm balik. So panjang soalan saya. Apakah pendapat Jabir tentang isu semasa ni akan menggugat kita punya hubungan bersama cikgu dengan pelajar, pelajar dengan pelajar, cikgu dengan pelajar, betul, cikgu-cikgu semualah. So back to the main point, I believe that kita tengah bercakap pasal cikgu. And cikgu ni dalam Islam adalah mu'allim. Mu'allim maksudnya seorang pengajar, seorang yang akan mengajar kita and tunjuk kita jalan yang betul dan akan grow us. And Nabi Muhammad SAW, he is the mu'allim, guru kepada guru-guru, and it is something yang kita akan letak dekat tempat yang paling tinggi sekali dalam Islam, dalam agama kita. Apatah lagi dalam kita punya budaya.
kita sangat menghormati guru, kan? Sebab guru ni dia bagi satu ilmu pun, ilmu tu dah cukup hebat lah. Contoh bagi Imam Syafi'i masa, sebab saya percaya malam ni demografi Muslim, so akan masuk pada isu pada poin-poin ni. Imam Syafi'i dulu dia dalam, tak silapnya lah, korang boleh betulkan, korang boleh chat lagi, boleh correct lagi. Masa tu dia tengah duduk dekat dalam satu sharing session tazkirah yang sangat besar. Dia ramai sangat pelajar dia. Lepas tu tak silapnya masa nak balik tu dia jumpa seorang Badui. Badui ni adalah orang-orang yang macam kita orang asli Arab yang tak bertamadun, orang yang tak bertamadun, orang-orang yang memang kalau nak kencing dekat tepi mana ke, dekat mana orang buat apa pun orang buat, and orang tak ada rumah. Okey, bukan orang asli tapi orang tidak bertamadun. So Badui ni, lepas tu masa datang tu dia terus hormat dengan Badui tu and macam mengagungkan Badui tu. So orang tanya kenapa pula kan dia? Kenapa nak kena buat macam tu? So dia kata sebab Badui ni aku dapat habiskan buku aku. Sebab masa tu dia tengah nak siapkan satu buku famous dia, buku yang sangat masyhur, yang sangat hebat, tapi dia tak dapat habiskan sebab ada satu point yang dia tak tahu apa benda tu. So dia dapat point tu, dapat jawapan tu, dalam kata lain dia dapat benda yang diperlukan tu daripada seorang Badui. Sebab satu ilmu yang simple tu, macam mana anjing kencing nak tahu dia ni jantina beza ke apa sesuatu, dia dapat satu ilmu tu, dia terus mengangkat Badui tu sebagai seorang guru dia. Guru kepada Imam Syafi'i. Sangat besar dia punya ni. So seperti yang kita tahu dalam masyarakat kita juga, kita tak panggil mereka ni sebagai pelajar atau murid-murid, tapi kita panggil mereka sebagai anak-anak murid. Sebab dekat sekolah ni, kita ni boleh katakan ada yang duduk sekolah, macam apa yang tadi Fizin kata, kita ada duduk kat rumah, dekat sekolah, ada duduk asrama, ada yang most of our life kita memang spend kat sekolah. So boleh katakan guru-guru tu ibu bapa kita. Macam mana kalau kita nak hidup dalam 17 tahun kita nak membesar kat sekolah tu dengan tanggapan yang ibu bapa kita ni adalah predators, ataupun dengan tanggapan adik-adik kita ni adalah orang yang jahat yang akan bully kita ke apa kan. So it is something yang sangat-sangat, it's not a good environment to grow in. It doesn't give the psychological safety net untuk kita rasa selesa, untuk rasa vulnerable, untuk kita explore and develop ourselves. And itu akan menyebabkan masyarakat kita terbantut dia punya pembangunan insaniah mereka. So again, kepada dalam isu ni, jangan kerana nilai setitik. Ya, betul. Rosak sebenarnya. Sebab apa tu, kita kena balik lah. Kita balik to basic. Paling simple, balik to basic. Yang the young people hormat the elders, and the elders kena sayang orang-orang yang baik, orang-orang muda ni. So again, dekat mana-mana kita ada predators, dekat sekolah, dekat universiti, dekat tempat kerja, dekat mana-mana ada predators. So kes macam ni is not a lot. Sepatutnya menggambarkan persekitaran seluruhnya. Jangan sebab like the 10% of predators ni merosakkan semua usaha dan hasil kerja titik peluh orang yang they are sangat-sangat berdedikasi mendidik anak bangsa. Berdedikasi dengan ikhlas semua. Jangan sebab mereka ni rosak, tapi jangan tolerate walaupun 1% kes macam ni. So we have to maintain our budaya of yang muda hormat orang tua dan tua sayang orang muda. Tapi jangan tolerate walaupun seorang yang Putri nak cakap something I rasa. Kalau Jabez tumpang lalu ya, jangan marah I caras your idol. Tak, sebenarnya apa Jabez cakap tu betul. I think kita kena agree yang just because macam ada kes macam ni, janganlah macam kita terus macam terus tak ada rasa nak hormat cikgu sebab alah pun banyak je buat orang. Kalau your cikgu tak ada buat hal, respect lah macam biasa. Dan lagi satu, pasal isu safer schools ni, ini berdasarkan dapatan platform yang saya dah gerakkan lah. Bila kita cakap pasal safer schools, dia masalah dia bergantung kepada authority of power. Authority of power ni macam orang yang dilihat dominan tau. So dia bukan setakat, dia boleh jadi guru, yes, tapi dia juga boleh jadi senior. Dia juga boleh jadi classmate yang ada aura suka cari pasal. Dia boleh jadi pakcik kantin. Dia boleh jadi pak guide sekolah. So
So bila kita cakap tentang safer schools, kita kena ingat macam dia basically predator versus mangsa. Dia bukan cikgu versus pelajar tau. So dia predator versus mangsa. So kalau predator ni dalam, katalah kalau dalam audience ada student sekolah kalau dalam korang punya kelas ada macam jenis pelajar yang suka macam bully ataupun suka cakap benda-benda yang jelik yang tak senonoh. Itu pun gangguan harassment lah. You know what I mean ah. It's a harassment lah. It's not sexual harassment tapi harassment dari segi lain, dari segi very much agree. Because betul, I can share lah macam ada kawan share kan, because sekolah ni tempat kita kenal semua orang kan, tempat berkawan, tetapi ada setengah orang yang nak rasa dia lebih authoritative, nak rasa dia berkuasa, so diorang tend to channel the power yang diorang rasa tu ke arah yang negatif, bukan ke arah yang positif. Bagi diorang, kalau diorang boleh menindas orang lain, diorang boleh membuli orang lain, membuatkan diorang rasa diorang ada that authoritative power yang diorang tu kuat. Bagi contoh saya pernah kawan saya pernah share kepada saya bagaimana dia disepak di sekolah hanya kerana membantu kawan yang lain. Oh wow. Pembuli itu sedang membuli orang lain, sedang membuli kawan kepada kawan saya ni, dan kawan saya ni menolong kawannya itu, tapi dia yang menjadi bangsa yang disepak, ditendang, dan orang lain hanya memandang saja sebab takut. So benda tu sebenarnya bagi kesan kepada diri dia, sebab bila dia besar pun dia ada rasa benci kepada kawan sekolah dia tu. Dia tak nak ada apa-apa hubungan, ukhuwah tu dah terlerai, sebab orang kata, orang mungkin melihat, mungkin kalau ada pelajar sekolah dekat sini yang pernah membuli atau sedang bersekolah, you mungkin lihat perkara tu sebagai satu perkara yang kecil, tetapi mental kepada orang yang kamu bully itu sebenarnya akan terkesan. Walaupun dia dah berusia 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, benda yang terjadi 25 tahun dulu akan tetap diingati. Bagaimana you bully orang tu. Betul tak? Iman nak cakap something. Ya, betul. Thank you so much. Sorry, Iman, jelas ke? Jelas, Man. Alright, thank you. On the points yang korang share tadi kan, Iman saya would like to share sikit lah juga. The reason being kenapa ada anak-anak muda kita, especially our youth, student-student di sekolah maupun di universiti rasa membuli ni something yang cool, is actually based on what you consume. Apa yang kita semua tengok, the media that we consume, the entertainment that we consume, benda-benda tu yang akan amplify ataupun dikeluarkan, menghasilkan kita punya perbuatan. So macam Iman ada experience lah kat sekolah dulu. In movies kita selalu tengok Mak Saleh lah, English people, Hollywood movies. Kalau pembuli je ataupun budak-budak yang membuli dia akan cakap buat macam ni, jelida, and then buat bunyi ne kan. So I actually saw that in real life in Malaysia. Kan? Macam kawan, my friend nak buat macam, tak tahu, out of the blue, tiba-tiba nak buat macam tu, poking. So I guess things like that show that what we consume, especially the youth, anak muda, semua sangat penting. So again, parental guidance is very important jugalah, or adult supervision is very important for me lah. Betul. Okay, sebelum Iman beredar kejap, saya nak tanya ke Iman. Sebab Iman merupakan seorang pelajar perundangan daripada UiTM. So mungkin Iman mempunyai lebih banyak insights tentang persoalan saya ini. Okay, Iman, Faiz. Kalau kita selalu cakapkan tentang... Tak apa, saya sambung, okay? Oh, nak sambung? Baik. Okay, hello. Boleh dengar saya ke? Boleh. Boleh dengar dua-dua. Boleh dengar dua-dua. Oh, ya. Okay. Mungkin saya tanyakan kepada Iman dulu lah. Iman, macam biasanya kalau dekat sekolah ni, if let's say bully dari segi physical attack, lebih senang untuk kita mungkin kenakan tindakan kan, sebab kesannya ada di situ. Kesannya mungkin dari segi badan lebam, mungkin ada darah ke, so senang untuk kita melakukan tuduhan ataupun melakukan siasatan. Tetapi bila kita bercakap tentang verbal attack ataupun serangan lisan ni, di mana mungkin ia berlaku dalam antara seorang pemangsa dan seorang mangsa, ataupun berlaku di antara satu grup dan juga seorang mangsa, kita tak tahu. Susah sebenarnya untuk kita detect dan kita siasat di situ kalau ia merupakan verbal attack. So kalau dari sudut undang-undang sebenarnya kita ada ke cara untuk kita mungkin menuduh seseorang itu telah melakukan verbal attack kepada kita, dan mungkin jika ia dibawa ke mahkamah contohnya, adakah law di sisi undang-undang tu, adakah undang-undang yang boleh menyokong mangsa ini untuk melakukan
penuduh? Alright, thank you so much for that question. Sebenarnya that's a very good question. So before Iman nak bagi straight answer, Iman bagi tahu lah this whole situation dulu. As macam apa Faiz cakap tadi is ada verbal and also physical. So bila physical ni of course senang and memang dalam kita punya penal code, hukum kanun keseksaan, kanun keseksaan kita memang dah ada clearly outline kan apa benda yang nak kena buktikan dan tempoh pemenjaraan, hukuman dia apa. Tapi dari segi verbal pula, kita still boleh sabitkan kesalahan tetapi ada benda-benda yang kita kena prove. So benda yang kita kena prove adalah terutamanya adalah dari segi ancaman. Okay, yang paling utama adalah ancaman. Kalau orang tu rasa diancam oleh ugutan-ugutan dan benda tu boleh dibuktikan, itu boleh bawa masuk dalam mahkamah. Kalau bentuk apa-apa sekali ugutan yang membuatkan dia rasa takut tentang kehidupan dia, takut akan hilang properti barangan dia ataupun takut dikenakan apa-apa kena seksa, bukanlah seksa per se tapi macam kena abuse lah, kena benda fizikal later on, diugut, diambil barang dan sebagainya, benda-benda tu akan diberikan ada hukuman undang-undang untuk benda tu. So bila kita nak cakap hukuman undang-undang pula, it goes into two things. Torts ataupun criminal act lah. So torts ni is basically satu cara untuk rakyat biasa masuk mahkamah terhadap seseorang individu yang dia nak saman apa sih. Tapi kalau criminal pula adalah apabila sesebuah public prosecutor ataupun pegawai prosecutor, pendakwa raya. Okay. Pendakwa raya akan buatkan tindakan tersebut dalam mahkamah. So it's two different things. Yang kalau pendakwa raya kata, okay lulus, saya nak bawa benda ni mahkamah, dan baru bawa mahkamah. So itu depends on pendakwa raya. However, for individual basis, kalau criminal punya line tak lepas, mungkin pendakwa raya tak nampak kes tu cukup kuat dan sebagainya, boleh appoint their own lawyers dan masukkan untuk civil proceeding. Iaitu yang cakap tadi, torts. Sebab dalam kedua-dua undang-undang civil dan criminal, dia ada harassment, dia ada assault dan battery. Okay, so assault dan battery inilah perkara yang kita kata antara ugutan dan perlakuan untuk dikenakan apa-apa physical abuse. Tapi benda yang sangat-sangat sedih, nowhere in the world lah sebenarnya, yang undang-undang boleh specify khususnya untuk bully saja. Okay? Sebab khususnya untuk bully, contoh bila kita panggil nama, name calling lah kan, panggil nama, bila kita isolate. Sebab bila bully ni kita boleh cakap palau kan, bila member dengan member semua palau seorang budak ni, tu boleh dikira bully. And then mengejek, menggelakkan, memerli, semua tu tak ada undang-undang yang boleh cakap it is a law untuk dikatakan sebagai satu perbuatan yang kriminal. So that is a loophole there. Ya, Ain. Tadi Ain ada nak cakap something tapi terputus ke? I terhilang, tak tahu kenapa tiba-tiba line I drop. Okay, I tertarik lah macam apa Iman cakap tadi kan. Mungkinlah peer pressure tu ataupun orang kata ketakutan untuk sharing the issue bila you kena bully, takut rasa dipulaukan, takut rasa dijauhkan. So bagi pendapat korang lah, especially mungkin kita boleh tanya Jabir, apa yang patut pelajar tu lakukan untuk dia elakkan rasa takut untuk bersuara? Sebab I percaya walaupun sepandai-pandai mana pelajar itu, seterbuka mana pun pelajar itu, secemerlang mana pelajar itu di sekolah, tetapi bila tiba bab untuk menegakkan satu perkara ni, iaitu you nak menjatuhkan orang lain tau, walaupun orang tu bersalah, dia akan menjadi berat. Betul tak? Dia akan ada pelbagai rasa yang macam ralat lah, tak berani. Sebab tu lah jarang-jarang kita dengar perkara ni diperkatakan, mungkin 1 dalam 10,000 yang berani bersuara. Kita tak tahu, mungkin 1 dalam 100,000. So bagi Jabir macam mana? Kalau tanya Jabir, I'm that one out of 1,000 lah. Kalau nampak benda tak betul, memang kau-kau je. I have nothing to lose. Macam, in my opinion, how we see the world is that kita tengok manusia ni sebagai dispensable.
kita perlukan ke tak perlukan tu, kita boleh ganti dengan anyone. You're not concrete in my life. I don't need you to grow. That's my way of doing things lah. Put myself in a position that I don't need you. So if you do wrong, I can dispose you. So it's okay for us to cut people. I believe it is our right to stand for ourselves. Tapi malangnya, most of the people keep quiet. And me, I was one of those who keep quiet before this juga. Bukan keep quiet. Benda ni berlaku, what you said tadi, the kena palau, kena dekat sekolah kena palau, tak kena cakap semua, and the majority yang dipercayai, apa kita cakap takkan didengari, I will just leave the school. That's why Jabir tak pergi sekolah, boleh katakan 50% of the time. Walaupun I'm one of the highest scorer in the school. Boleh lah. I can flex up. Okay. I believe that this is a systemic problem, and the only way to fix it is to go into the root problem, which is policy making. Itu je. It's not our masyarakat kita tak boleh. It's not no longer an individual punya inferiority complex. It is already a systemic problem. Okay, bagi Putri pula selaku orang kata pengasas Save the School Malaysia kan. So in your opinion, apakah yang patut pelajar tu lakukan in order for them to not feel that they're being alone? Diorang di-shun atau di-shut down oleh society bila bercakap tentang perkara ni. Okay. Kalau kita nak jadi sedikit realistik okay. Ni pun datang daripada bekas bangsa buli, and it's super hard sebenarnya untuk you cakap against your bullies, sebabnya macam bullies ni dia dah ada, bullies ke harassers ke, dia dah ada satu aura dominan yang sangat nak cakap mengancam, this sounds very wrong. Threatening. Okay. Menakutkan. Menakutkan. Sebab nak cakap aura mengancam tu Jabir. Mengancam tu lah. Mengancam tu tertanam pada dirimu. Macam tu. Okay. Tapi let's just be honest kita takut sebab kita takut kita kena lagi teruk. Itu standard cara pemikiran. Tapi apa yang saya boleh sarankan lah, kalau katakan macam kalau ada penonton nak jadi ibu bapa tak lama lagi ke, ataupun ada para penonton yang tengah bersekolah lagi ke, katalah kalau korang kena harass atau kena bully, make sure korang ada bystander dengan korang. Bystander as in kawan ke atas siapa-siapa yang boleh jadi witness. Katakan macam si Minah kena bully dengan si Ali for example. Sebab kalau you ada saksi 2-3 orang, it's easier for you to build your case dan macam cakap macam saya kena bully sekian-sekian. Sebab bila ciri orang yang suka mendatangkan masalah ni, macam harasser ke bullies ke, diorang pandai manipulate. Sekejap je diorang boleh spin selalunya dan macam menunjukkan macam mana ada tu macam main lah. Mana ada si bully. Padahal efek dekat orang yang menerima tu memang So make sure korang ada bystander dengan korang. Ni kalau student sekolah lah. Okay? Kalau para penonton kat sini dah habis sekolah, dah kahwin, dah nak ada anak semua kan. Okay. Saya minta tolong empower anak-anak kalian untuk stand up for themselves. Macam bila anak cerita apa-apa, dengar dan terima. Jangan macam ke kamu ni tante dia main je. Kata jangan invalidate their emotions macam tu. Because tak ada sebab untuk someone menipu. Tak ada sebab untuk kanak-kanak menipu, melainkan macam dia orang ada benda terselindung. Selalunya bila kita bercerita kan dengan mak bapak kita, sebab kita nak mak bapak tu percaya kita. Dan ibu bapa ni adalah authority of power di rumah. So kalau authority of power di rumah pun khianat kepercayaan mereka macam authority of power di sekolah, dan sebab ia akan mengganggu emosi mereka, dan in the end dia akan jadi tak sihat lah, sebab surprise kat dalam cerita kat mak bapak, kena marah kat sekolah, kena ejek pula. Dan bercerita tentang environment sekolah, dia bukan setakat apa mangsa patut buat tau, dia lebih kepada apa orang sekeliling patut buat. Sebabnya mangsa ni dia dah vulnerable in the first place dah. Jadi maybe kalau orang keliling, kita kata kalau ada dalam viewers ni yang student sekolah kan, kata kau nampak kau kena bully, cukup dengan just pergi dekat dia, kau buat apa sini, kau jangan kacau dia boleh tak? Tak payah takut. Dia kalau orang keliling tolong victim ni, bullies tu akan belah dengan sendirinya, ataupun harasser tu akan belah dengan sendirinya. Dan kalau orang bercerita kat korang,
kau jangan salahkan mangsa tu balik. Itu je. Sebab kita blaming culture dan shaming culture dekat sekolah sekarang ni terlalu banyak. Macam maybe macam ada student lelaki macam cakap benda-benda lucah sesuatu perempuan ni kan. Dia lagi familiar cerita macam, alah salah Siti itulah dia yang mengundang. Daripada teruknya Mike tu buat macam tu. Sebab kita lagi selesa untuk tak berdepan dengan akibat bila kita berbuat sesuatu yang betul. Benda ni yang kita kena ubah ni. Dan macam mana kita nak ubah dia kena daripada semua level. Macam mana cikgu handle kes ni. Macam mana kawan-kawan kelas berdepan dengan benda ni. Jangan kita enable orang yang harass tu. Tapi this is a long process lah. Benda ni you takkan boleh capai dalam 5 tahun akan datang at least. Setiap perjuangan untuk jadikan sekolah lagi selamat, perjuangan ni cuma akan dapat dirasai oleh anak cucu kita esok lusa. Sebab tu kita jangan give up sekarang. Kena fight benda ni. Saya sebenarnya setuju dengan point Puteri tadi bila katakan ia bukanlah satu proses yang boleh berubah dalam sekelip mata saja. Ia memerlukan perubahan dari mungkin sudut moral publik itu sendiri ataupun masyarakat itu sendiri kan. Saya nak tanyakan pada Iman. Iman, kalau kita imbas baliklah zaman-zaman sekolah dulu kan, especially di antara pelajar lelaki itu, apabila perbuatan buli itu dilakukan, terutamanya antara yang senior dengan yang junior, ia dianggap sebagai tradisi. Orang kata, biasalah tu junior kena rag sikit. Biasalah tu junior kena tolong senior, kena bullykan senior sikit. Tetapi bila benda tu ada orang boleh menerimanya, ada orang tak boleh menerimanya. We cannot generalize it as a tradition. So pada pendapat Iman sendiri, bagaimana kita nak mengubah pelajar-pelajar yang akan datang ni, pelajar-pelajar yang lepas saya tak boleh ubah lah, pelajar-pelajar yang akan datang ni to see it as not as a tradition. It is something yang sangat teruk, something yang mungkin boleh sampai ke tahap jenayah pun. Dalam minda kita mungkin adalah buli biasa, tetapi kepada mangsa ia adalah sesuatu yang sangat teruk untuk mereka. Betul. Thank you so much. Iman rasa the persoalan is that macam mana kita nak ubah mindset lah kan. There is no easy way, tapi macam orang selalu kata, patutnya bila dah kena bully tu, bila kita besar kita rasa macam I don't want my juniors ataupun orang-orang yang di bawah saya ni kena the same treatment yang I kena, yang which is I don't like pun. That is supposed to be sufficient. Tu patutnya mencukupi lah untuk avoid or deter people from repeating the same action. However, in a lot of cases, people don't really do that. Sebab diorang banyak, bila dah sampai to that tahap, diorang akan cakap, saya dulu kena, dan anak buah ataupun junior-junior pun kena jugalah kan. They have to feel the same thing, they have the same outcome. So, one thing lah, macam saya dulu sekolah asrama, and Alhamdulillah lah, tak adalah kita repeat tradition of bully, mendera our juniors. Betul ke? Betul. Cuba tanya. Denda ada denda. Tak, dia tak ada. Dia kita orang siap contoh kalau macam minta gosokkan baju, kita orang upah bagi duit. So that is keusahawanan. Wow. The twist benda tu. Tengok tu, semua tapi I don't do that. With my friends. Tapi basically macam it's bagi diorang income lah kan. Okay, put that aside. So macam mana I guess untuk kita ubah that perception is always by educating. Education is important. Nak kena didik, kena ajar, kena pesan over and over again. Then satu benda yang pada Iman sangat-sangat berfungsi is that imagine that memang you mungkin dah pernah kena, and then maybe you survive. Tapi what about maybe your brothers and sisters, adik-adik kita, abang-abang kita, abang tak lah, adik-adik kita yang later on akan masuk asrama, yang mungkin akan kena balik benda ni. Orang kata karma, tapi in Islam is basically kafarah kan, kafarah dosa. So bayangkan kita punya family members yang kena. And then bayangkan mungkin cucu cicit kita yang kena in the future, anak-anak kita kena in the future. Sebab kita takkan tahu apa akan jadi in the future. Mana tahu anak kita, keturunan kita sendiri akan kena deraan-deraan tersebut. Sebab sedih lah macam kita tahu a few years back ada student UPNM kena dera, bully sampai mati. Tak campur lagi dengan benda-benda seksual yang dah dikenakan. Iman suka nak maybe highlight one case lah that happened. This is not this is a disclaimer lah. Bila case dekat UPNM tu, anak dihantar ke universiti untuk belajar, tuntut ilmu, untuk ada kerjaya daripada masa depan.
tapi hasilnya pulang ke rumah dalam van jenazah dan digalikan kubur oleh mak ayah. Bayangkan that it's either your adik-beradik yang macam tu. You wouldn't want that. Your cousins, your future sons or daughters, you don't want that. So kalau kita tak nak kena, kalau kita punya keturunan tak nak kena, jangan buat. So I guess that is one big thing lah. And also one thing nak add untuk Putri punya point tadi is I always propagate to people, selalu ingatkan ke orang, and you guys viewers pun boleh, which is whenever kena bully, in whatever form you kena, remember these three things. Ingat 3 perkara ni, iaitu stop, walk and talk. Bila maksudnya stop tu, stop whatever that person is doing to you. Kalau dia tengah mengejek, you make sure that thing stops and then you walk away. Go away from that situation. Dan ketiga, you talk to someone. Talk to someone superior. Talk to someone that you trust supaya actions can be taken. These 3 things yang I guess everyone have to remember. And jangan pernah takut kalau I buka mulut ni benda akan jadi lagi teruk. Kalau I cakap dengan orang benda akan jadi lagi teruk. Orang akan benci I. No. Remember that you have your rights and it should be stood up for. Thank you. Back over to you. Sebenarnya kalau I nak tambah sikit boleh tak? Boleh. We're talking about macam mana nak reducekan culture ni perlahan-lahan, betul tak? Alright, cool. Ini pendapat saya lah, okay? Saya rasa bila kita cakap pasal safer schools kan ni, macam safer schools ni dia mula daripada cultural sexual harassment kan. Tapi bila kita cakap pasal safer schools, dia sebenarnya cover semua lah, bully and whatnot kan. So I think there are few steps yang I think maybe kalau lah dipraktikkan, maybe dia boleh membantu. Number 1, kita kena dah sampai masa untuk sistem pendidikan mula empower para pelajar lelaki dan perempuan tentang body rights. Body rights as in macam okay, awak perempuan, awak tak boleh macam suka-suka bagi orang pegang sekian part. Sebab macam mana, I bagi contoh cerita pasal period spot check. Yang macam period spot check ni, kalau siapa yang tak familiar, dia adalah culture di mana orang akan check you period ke tak, selalunya untuk make sure you tak tipu sembahyang. Dan culture ni almost eksklusif dekat perempuan Melayu sahaja. So bila saya gerakkan platform Save the Schools tu, banyak mangsa period spot check ni, bila topik make school a safer place ni naik, baru dia orang sedar, benda ni rupanya salah lah. Ingatkan selama ni tak apa je, sebab betul lah macam senior tu buat kerja dia, betul lah macam warden ni buat kerja dia, which is wrong. Sebab macam even dalam Islam pun, kita perempuan sama perempuan ada limit. Macam you tak boleh, perempuan tak boleh nampak paras pusat ke lutut, let over pegang. So macam benda-benda macam ni lah, kena empower. And then lelaki pun sama, macam lelaki ni pula, macam kita dah terlalu biasa dengan idea, lelaki ni power, katang. Macam kau tak boleh nak bersedih, kau tak boleh nak, kalau kena bully sikit je, kau tak boleh. Benda-benda ni yang merosakkan. Dia merosakkan kemampuan lelaki untuk proses their emotions and what not. So benda ni moving forward, kita kena start macam, maybe sekolah memang macam brother-brother talk kot. Macam cakap macam kita lelaki kita sini. Tapi jangan dengan cara macam perempuan ni hamba abdi kurang orang ikut. Sebab bila culture-culture macam ni ada yang mengganggu, that's number 1. Number 2, tapi kalau you guys can play slightly more in terms of maybe boleh revise balik macam mana proses menerima aduan murid-murid tu. Sebab berapa banyak cerita dekat platform saya lah at least kan. Tak apa general perception counselor ni tak boleh harap. Kenapa perception ni ada in the first place? Because there are cases yang membuktikan macam bila kata macam student open up, tiba-tiba the next day satu bilik guru dah tahu mesyuarat Tupperware for example. Ataupun macam bila macam of power atau macam pengawas ke apa kan, macam alah relax benda tu kecil je. Maybe kita kena belajar balik macam mana kita nak proses aduan ni. Sebabnya at the end of the day kita tak dilatih pun macam macam mana nak handle benda-benda macam ni kan. Jadi maybe dah sampai masa macam untuk pihak berkepentingan untuk tengok balik, perhalusi balik benda-benda ni. And then macam of course if I can go just in the context of sexual harassment, maybe boleh tengok balik macam mana kita pilih cikgu, but that's a discussion yang saya rasa
it can take some other time lah. Tapi kalau untuk kita sebagai viewers, sebagai capacity individu, what can we do? Kita kena ada bina keyakinan diri supaya kita tak rasa perlu untuk menjatuhkan orang lain untuk kita rasa feel good about ourselves. Because that's not good. Sebab kalau orang lain takut dengan you pasal you punya karakter yang tak bagus, how is that a good thing? You know? And then betul. Also macam kalau you guys message student ke apa ke, macam kalau dengar cerita-cerita macam ni, try percayakan victims tu dulu. Rather daripada buat cerita macam alah dia tu suka cari perhatian ataupun dia ni cakap perkataan yang menghina kan. So macam the changes kita boleh start walaupun kita tak ada experience kena bully ke apa, but we can because dunia ni ada kita, dan kalau kita boleh mainkan peranan kita sikit pun it means a lot already. Setiap benda tu kena diperhalusi lah. Perlu disiasat, perlu diperhalusi. Jangan kita perkecilkan orang punya pendapat, orang punya aduan. Betul tak Putri? Betul. Okay. Macam kalau melalui orang kata badan yang diwakili oleh Putri sendiri, iaitu Save the Schools kan, memang ada banyak projek-projek ataupun agenda yang dilakukan untuk menyelamatkan lah, untuk memperbaiki lagi situasi ataupun persekitaran di sekolah itu sendiri untuk pelajar dan sesiapa saja yang berada dalam kawasan tersebut. Tetapi saya nak mungkin nak bertanyakan kepada Jabi yang mewakili Youth Care Malaysia. Saya tahu Jabi ada mempunyai banyak agenda lain juga. Saya pernah nampak Jabi pernah lebih kepada mesra alam untuk menyelamatkan alam, dan banyak lagi lah agenda yang dimainkan oleh Youth Care Malaysia sendiri. Mungkin Jabi pernah plan untuk melakukan sesuatu dalam isu soal keselamatan di sekolah ni, ataupun mungkin akan ada pada masa akan datang? Alright, so yes, kita ada plan because we believe that at the end we are here to care for the youth. So back to our vision, which is that kita nak empower and mobilize the youth. So I will repeat this many times. Kata-kata Soekarno, beri aku 1000 orang tua, nescaya akan ku cabut semalu dari akarnya. Beri aku 10 peri muda, akan ku goncangkan dunia. Youth, they have so much potential, tapi diorang tak tahu. So our job is to push anak-anak muda ni dekat peringkat akar umbi, to push them into decision making position. It's time for that. That's our job. And these people are the one yang akan empower, because we are just scratching the surface. Benda ni campaign, the 3R, the 4R, semua tu selalu ada. The problem here is the system itself. Bila dengar kata-kata ada yang share tadi, dia kata cikgu pun terkejut, senior pun terkejut, benda ni tak boleh ke? Sebab dia pun kena dulu, dia tak tahu pun, it's all education, awareness tu ilmu tak ada. And we need to go straight. Benda ni is not something that school yang kena solve, it is peringkat kementerian dah. This is something yang we have to go straight into the because harapan kita tinggi untuk negara. Harapan kita tinggi sangat. So kita nak make the country a great nation, and it's not something easy. So and to push the youth ke decision making position, we have to develop the leaders. Develop daripada segi emotional, daripada segi spiritual, intelligence, physical, and make them charismatic, because these people, macam let's say we already have here Nur Aina, Iman, you guys are the future, and we have to think bukan the surface sahaja, bukan berkempen saja, pergi bagi talk dekat sekolah. We have to think deeper. What is the problem actually? The problem is the system, and itu yang kita kena masuk. That's our peranan as the young people now, to ensure that our future is secure. And give security to the old generation. Diorang dah penat dah. They've been through shit. Ada kelompongan yang perlu kita isi di situlah. Betul tak? Yes. Untuk mempelajari. Tapi saya nak tambah satu lagi tahu. Bukan sekadar kementerian saja, tapi sebenarnya ibu bapa pun memainkan peranan penting. Agreed. And we are ibu bapa sekarang ni. Bermula daripada rumah. Gitulah generasi. Saya percaya bahawa contoh bermula daripada rumah. Sikap dominan ke sikap autoritatif yang betul bermula daripada rumah. Sebab I believe kalau pembelajaran di rumah, contoh di rumah tu baik, maka baiklah didikan anak tersebut. Because percaya bahawa buat jahat ke orang tidak akan membuatkan kita lebih berkuasa,
menghina orang tidak akan membuatkan kita lebih terkenal. So bukan setakat kementerian saja, tapi kat rumah sendiri. Because I percaya kadang-kadang ada sesetengah orang mahu melihat anak menjadi orang kata ketua. Buatlah anything untuk you nampak you ke depan. Buatlah anything untuk you menjadi orang nombor 1 di sekolah ataupun orang yang terkenal di sekolah. Baik orang kata apa, matlamat tidak menghalalkan cara. So positive vibes tu harus bermula juga daripada rumah, dan macam apa Jabi cakap tadilah, I think we should have improvement daripada kelompongan bagaimana nak handle this case supaya ianya tidak orang kata membebankan dan menjadi satu perkara yang negatif kepada pelajar-pelajar di luar sana. Tambah sikit. Actually not to handle the case but to make sure it never happen again, which is to make sure we are not here to pick the fruits and kita bukan kat sini nak pick on the branches, but here to cut the tree terus. To cut the tree we have to go back to sekolah rendah. I percaya macam apa yang Putri cakap tadi kan, it will take times, generations. Dia bukan benda yang you boleh sorry, Iman nak tambah sikit boleh ke? Boleh. Let me. Kita ke Putri ni. Awesome. Semua semangat. Okay, tak, sebab tu actually Jabi brings a very interesting point. Tapi cumanya saya rasa that discussion is slightly too heavy on this platform lah. Tapi macam Jabi cakap tu betul. Kita kena ada satu game changing policy dekat kementerian terus. Sebab kalau bukan nak cakap kementerian tak bagus, tak, kementerian diorang try my very best, I agree. Tapi cumanya kalau lah, it would be nice kalau macam ada satu policy yang straight up macam just clear cut terus. What is harassment, what is not, apa polisi yang sekolah boleh adapt untuk handle this kind of cases. Macam mana, apa modul pembangunan insaniah yang macam sekolah boleh terapkan dekat macam for the future generations lah. Sebab kalau kita nak cakap, tu kalau Kementerian Pendidikan lah. Maybe Kementerian Wanita juga boleh tengok macam mana, maybe boleh sertakan anything macam mana nak macam pembangunan anak-anak di rumah apa semua. Tapi ini cerita untuk future generations lah. Sebab kita yang dah besar panjang ni, we are here. We are here, dan kalau kita nak unlearn benda-benda yang tak elok, kita unlearn atas kemauan sendiri lah. Tapi ada orang yang malas nak membawang, tapi you know what I mean. Iman. Iman nak tambah sikit. Sorry, Iman, I really love apa yang Abang Thierry cakap, which is rumah. So we have to understand kan, macam in everywhere in the world, terutamanya Malaysia, ada background family yang bagus, alhamdulillah, yang education, values, moral apa semua diajar dalam rumah tu sangat-sangat bagus, ibu bapa sangat bagus, parenting skills semua bagus. Tapi ada juga anak-anak yang hasil ni daripada keluarga yang berpecah, troubled family, huru-hara dan sebagainya, and they are struggling to find good moral values and ajaran ataupun didikan yang baik. So for me, in the sense of family institution yang bagus dah strong, then insyaAllah hopefully anak dia bagus. Tapi kalau the ones yang left out ni, itulah dia, that's when policy daripada atas, dasar-dasar negara tu comes into play. And what I like to share my own experience dulu pun, macam growing up, alhamdulillah my parents did a very good job in educating me and my siblings lah, I hope. Macam waktu masuk sekolah dulu, masuk asrama and whatnot, lelaki sendiri pun pegang-pegang, disclaimer, pegang-pegang private parts, macam tak ada kena-mengena, just literally lalu sebelah pegang, macam hi pop pegang. From my when my parents taught me how they brought me up, don't ever touch anyone's thing walaupun as a joke. But certain people in certain family, certain background yang rasa it's as a joke dan sebagainya. So for me kat sini as viewers remaja, for me is very wide, sangat besar. Please ingatkan pada diri sendiri, pada anak-anak, nak cakap pasal benda tu pun dah sangat-sangat tak dibenarkan, apatah lagi nak memegang. So never touch anyone's private parts. Tak kisah lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, lelaki-perempuan pun sekalipun jangan. So itulah. Thank you. Back to you. Okay. Nak tambah sikit. Sebab my background, saya masuk sekolah Melayu umur 10 tahun. Daripada darjah 6 saya masuk darjah 4 balik sebab kena ikut umur kan. So masa masuk sekolah Melayu, saya culture shock 100%. Benda-benda yang I experience dekat sekolah international, sekolah Arab is nothing like what I experience. I believe this is, saya masuk saya penuh dengan jijik. I have to be honest, penuh dengan jijik. Adakah ini Melayu yang setiap kali they ask me for, diorang tanya nama ayah siapa? Nama saya Jabir bin Jilani Miftah.
Itu nama bapa saya. I'm so proud of him. Dah sebab dia nampak kita orang tak terasa kan. So again, kita the culture, the problem is the culture itself. Terkejut sangat pegang private part kan. Pelik kan, macam apa yang kau cuba jangan pegang. So to the point kita boleh nak pukul dia sebab kau pegang. Benda tu is something very sensitive. So I believe it's back to the culture and family. Betul, everything start from the family, and kita kena adopt a more holistic primary school punya education reform. Daripada Japan, daripada Germany, kenapa mereka tak ada masalah tu, walaupun yes, family tak boleh control, ada yang bagus tak bagus, tapi we can control what they consume in the school. So itu yang kita kena disiplinkan, biar budak-budak balik rumah ajar mak bapak orang. Sebab at the end we are in the world of the age of digitalization, kita boleh expedite all of the processes. Sekarang ni zaman best sikit, benda 10 tahun, 20 tahun kita boleh siapkan in like few years je. So this is the time for us to shine as young people. Semua benda kat hujung jari je. Okay. Macam point yang dikupas oleh panel. Kalau kita nak cakap ni kita tak habis ni sebab masa kita dah suntuk. Masa kita nak habis dah. Saya tak tahu mana nak grab untuk buat point seterusnya sebab banyak. Tetapi Ain, kita sebenarnya ada satu permainan quiz secara casual yang kita main dengan panel kita. Tetapi sebelum tu saya nak bacakan 3 komen, boleh tak, daripada audience? Boleh. Sebab mereka banyak komen yang panjang juga. So saya rasa tertarik dengan beberapa komen yang mereka berikan. Pika Potter katanya, if let's say you experience this kind of bullying problem, you should definitely remove toxic people from your life. Because it will be the best way for our mental health. Sebab sometimes sekarang kalau budak-budak pelajar di sekolah, mereka berkawan dengan pembuli sendiri, orang-orang yang sangat toksik, tapi mereka tidak mahu tinggalkan kawan-kawan mereka yang pembuli itu disebabkan mereka hanya kawan, mereka hanya bergurau saja, it's just a joke. But it's not. It can bring a very traumatic experience to other people who experience the bullying itself. Okay. Kemudian Pika Potter pun tambah sikit lagi tadi, katanya families matter too. So dia bersetuju dengan point Ain dan juga Iman tadi, and katanya bullying in school sometimes arises from harsh parenting practices or even sibling bullying at home. Mungkin adik-beradik kita sendiri, abang atau kakak kita atau saudara kita sendiri pernah membuli kita dan kita rasakan benda itu adalah satu yang trigger kita untuk bully orang lain di sekolah. Dan poin yang terakhir diberikan oleh Ellie Faris, katanya memang semua pihak memainkan peranan yang penting untuk menamatkan culture ini dari sudut kementerian, guru, ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri. Tetapi the main point is education is very important to change this culture. Of course, it's going to take a few years or even like Jabir said, a generation. Tetapi kita kena mulakan sekarang. Kita kalau tak mula sekarang, entah berapa generasi dah kita benda ni masih akan terlumang di dalam sistem persekolahan di Malaysia. Okay. Ain. I think kita punya perbincangan hari ni menarik sebab kita dapat kupas banyak benda daripada family, daripada macam cadangan Jabir tadi, sistem pendidikan kita harus orang kata mengisi kelompongan yang ada. Macam Putri tadi mengatakan bahawa perkara ni tak boleh berubah sekelip mata. 5 tahun mungkin baru kita nampak sedikit perubahan. Okay, so sekarang ni mungkin kita boleh sambung perkara tu di sesi yang akan datang lagi sebab benda ni terlalu menarik. Tapi sekarang kita dah sejam bersiaran langsung. Kita akan terus kepada game bersama dengan kita punya tetamu-tetamu jemputan untuk kita redakan suasana dan kemudian kita akan menamatkan sesi live kita hari ni. So korang expect tak ada game ni? Tak expect. No. Okay, kita mungkin Faiz boleh cerita sikit. Setiap kali kita buat Youth Talk ni, kita akan main game dengan panel kita. Game tu mungkin kadang-kadang tak ada kena-mengena pun dengan topik kita. So, pada hari ni kita ada membawakan 10 foto personality aktivis yang popular dari seluruh dunia. Mungkin ada juga daripada Malaysia. Dan kita nak minta untuk korang bertiga cepat-cepat rebut peluang untuk teka siapakah personality yang kita tunjukkan tu. Kacoi. Boleh. Kalau kita ke gambar pertama. Ya, kita ke gambar pertama. Jom. Okay. Kena angkat tangan Angkat tangan. Ni Amehan. This is an actor. Ni Amehan. Okay, betul. Tengok dulu gambar penuhnya. Siapa ni?
Betul. Okay, sebelum gambar kedua kan, saya just nak cakap lah. Sebenarnya gambar-gambar 10 personality adalah 10 personality yang telah dipilih oleh UNICEF sebagai ambassador mereka. Okay. So mereka membuat aktivis. So mesti ada Korean punya actor lah ni. Ya, mungkin tak tahu. Okay, kita ke gambar kedua. Gambar tu tengok kat mana? Angelina Jolie. Iman dulu. Gambar tu tengok dekat mana? Gambar tu ada dekat frame. Nampak tadi? Nampak tak depan This dekat is screen Angelina Jabi? Jolie. Mana? Jabi tak dapat screen ke? Alamak. Patutlah Jabi tak bersuara. Tak, korang tengok dekat mana? Dekat dalam live ni? Dekat screen ada. Sekejap Jabi tunjuk screen Jabi. Screen Jabi muka korang ke? Wah, thank you. I know you love us. Okey lah, berdua sajalah yang main game. Kesian Jabi, marah fans dia. Fans dia ramai dalam ni. Tak, Iman rasa Jabi nak ditunjukkan kot. He's an activist kan? Wah, korang pun aktivis. Jabi, cuba buka. Oh, tak boleh juga sebab Facebook lambat sikit. Tak apa Jabi, kita teruskan. Nanti kita main yang Jabi. Main seorang. Jabi main seorang ke? Tak apa. Jabi try sikit. Mana tahu kita terbuka. Jabi akan jadi pengacau bagi susah berfikir. Okay. Janganlah. Gambar ketiga. Ini mesti ini Han Baba ni. Ini Alright, so kalau menang ni dapat hadiah ini kita tak tahu hadiah dia apa. Malam ni anda akan berpipi. Wah. Okay, gambar seterusnya. T1. Ini Angelina Jolie lah. Sumpah tak. Tadi Angelina Jolie. Jabi lambat lah. Kita buka gambar. Ini Amir Khan. Sekejap. I tak faham kenapa Jabi tak nampak. Sedangkan kita semua nampak. Kenapa Jabi tak nampak? Saya pun tak tahu sedih. Jabi ada skrin lain ke? Dia ada skrin lain. Tak, Jabi nampak korang punya muka macam live biasa. Macam apa tu, macam Google Meet biasa. Okay, tak apa. Kita teruskan. Saya rasa kalau ikutkan count dia, 3 dah berpihak kepada Putri sekarang. Angelina Jolie tadi bukan Iman cakap dulu ke? Macam Putri cakap. Okey lah. 2-1. Alright, kita ke gambar seterusnya. Greta Thunberg. Betul. Ini Greta Thunberg. Jabi nak satu, nak Greta satu. Bagi satu please. Okay, kita buka gambar. Betul, Greta Thunberg. Seorang remaja sangat berani. Okay, gambar kelima. Right. Dre. Dr. Dre. Ilhan Omar. Tak. Can you not? Ilhan Omar. Bani Jabi. Ini Ilhan Omar ni. Salah. Salah ke? Misha Omar. Dia berhijab. Dia model. Dia model pertama Grace Vogue magazine berhijab. Nama dia Halimah something ke? Halimah Hamzah. Halimah Sa'diah. Halimah Eden ke apa nama dia? Is it it? Okay, Halimah Eden. Halimah Sa'adon. Betul ke Halimah Eden? Oh, Halimah Sa'adon. Betul ke? Is it true? Ya. 3-2 sekarang. Tapi dia dah stop modelling kan? Dia stop dah. Dia buat tetapi kena ikut syarat dia. Right. As she Rules should. as a Muslim woman. Yes. Yeah. Halimah Sa'adon, apa nama dia? Wonderful. Halimah Eden. Oh, ingatkan Rihanna tadi. Tengok. Hey. As you wish. Jabi, you can see now. Boleh nampak dekat curi mata Ain ada reflection tu nampak lah. Buat kelakar lah Jabi. Kau buat kelakar. Okay, betul, boleh nampak. Okay, tak apa. Ada orang akan send pic. Gambar nombor 6. Messi, Lionel Messi. Ini Ronaldo Jabi ni kena pakai spek habis. Putri nak guess? Macam mana Putri tak tahu? No. Jabi dah dapat dah. Ada orang hantar gambar. Okay.
Wah, fans hantar gambar terus. Dia nak Jabir menang juga. Okey, kita buka gambar yang betul. Gambar penuh. Ya, betul. Lionel Messi walaupun dia sangat popular dalam arena sukan bola sepak tetapi dia masih banyak memberikan contribution melalui UNICEF ya. Right. Betul. Wow, kita sangat sengit Ain. 3-3 sekarang. 3-3. Okay, next picture. Siapa ni? Ni Lisa Suriani. Betul. Ini Lisa Suriani. I cakap dulu. Shoot. Jabi cakap last, okay? So point to win. Kamu betul gambar ni. Okay. Cuba kita tengok. Ini Nabila Razali. Yeah, betul. Ayah cakap. Ya, betul. Putri yang cakap dulu tadi. Lisa Suriani. My God. I macam keluar je dia cakap tau. 4-3. Tapi Putri yang cakap tadi. Saya saksi. Bukan Jabir. Line I lambat lah. Jabir cakap tadi Nabila Razali kan? Fan Jabir lambat hantar. Okay. Memang betul pun. Lambat hantar. Gambar ke-8. Gambar ke-8. Oh, siapa? Malala. Kejap. Malala apa? Malala Yousafzai. Malala Ali. Malala Ali tu pelari Olimpik Jabir. So ini bukan Malala Ali, ni Malala. Kita buka gambar penuh sekarang. Betul. Orang tahu dia Malala je, orang tak tahu nama penuh dia apa. So tak aci doh. Korang dah jawab baru dia hantar gambar. Tapi bagus betul fan Jabir ni. Itulah, sangat committed. Proaktif. Okay, next picture. Okay, macam mana ni yang Iman? Dah ketinggalan ni. Iman. 5-3 sekarang. Saya rasa saya punya line lah lambat sebab Cuma salahkan line. Saya jawab. Awak ada peluang sekarang nak samakan kedudukan dengan Putri. Okay, jom. Gambar ke-9. Oh ni that actress yang yang tu. Siapa tu? Jap, tengah tunggu dia hantar. Dia ada berlakon Stranger Things. Emily Brown. Bukan. Ada. Siapa? Apa yang berlakon? Jennifer Lawrence ke? Bukan. Ni muda. She's very young. Okay, Jabir pula dah teka. Cuba teka siapa? Sekejap, dia boleh hantar. Mana boleh pakai talian hayat? Sekejap, dia boleh hantar gambar. Okay, Iman tahu. Yeah. Millie Brown. Millie Bobby Brown. Okay, sorry Jabir. Walaupun kau cakap Millie Brown tadi, tetapi yang lebih tepat ialah Iman Millie Bobby Brown. Bobby tu nama dia tak bukan nama tengah tau. Minta maaf fans Jabir. I apologize. Aku gelak besar main game kelakar lah. Lepas tu, I rasa kena ada hashtag make Iman's social media safe again. Sebab I tak nak kena social, I tak nak kena cyberbully. Kena attack. I do not want to cyberbully, please. Malah ni jangan attack guys, jangan attack. Okay, gambar terakhir. Gambar terakhir. Ada peluang lagi guys untuk menang. Jap. This is yang Priyanka Chopra. Jap, dia tengah hantar. Sabar jap, dia tengah hantar. Okay. Sikit lagi. Nak guess siapa ni? Sikit lagi. Name is correct lah. Putri betul. I cuma ingat dia isteri siapa je. Ariana Grande, bukan? Woi lah, salah. Okay, kita buka gambar. Priyanka Chopra tu. Ya, betul. Priyanka Chopra. I kasih Hindustan. Silap korang. Putri lah. Putri. Memang Putri. Sebenarnya ada Putri and Balkis. Okay, I think kita pun dah lebih 10 minit daripada waktu yang kita janjikan yang sepatutnya. Henry Golding. Tak habis. Habis lagi tu. Dia masih nak habis. Tu muka Ain silap. Wah, Henry Golding kat bawah ni, kat sebelah Ain ni. Sebelum kita beransur beredar daripada Youth Talk kita pada malam ini, saya sebenarnya nak bagi peluang kepada ketiga-tiga panel kita untuk mungkin memberikan sedikit kata-kata terakhir berhubung dengan topik Make School Safe Again. Anda boleh katakan apa-apa saja yang berkaitan dengan topik ini kepada penonton di Facebook Masyarakat Remaja. So mungkin kita boleh mulakan daripada Iman. Boleh Iman? Alright.
Thank you so much terutamanya kepada remaja, kepada dua-dua abang-abang moderator kita malam ni. You guys are the best. Sangat happy dan fun throughout the whole time. And what I want to say to the viewers, kepada anda-anda di luar sana, please Iman nak cakap dua perkara lah. First is jangan pernah takut untuk komplain ataupun nak buat aduan tentang apa-apa yang kita alami. Sebab insyaAllah the law is behind you. Iman nak ambil satu kes ni lah kes yang dah berlaku and Alhamdulillah mangsa menang. Iman simplifykan kes tu Nama kes tu adalah Muhammad Rizwan lawan Asmah tahun 2016. Tentang pekerja wanita ni, dia subordinate lah, orang bawahan, dan ada senior officer dekat GLC ni buat sexual harassment. So di luaran this lelaki nampak macam ustaz, nampak baik, has a big rank, dan kiranya kalau nak kata cakap lawan cakap tu memang orang big boss ni lah yang akan orang setuju berbanding dengan pekerja wanita yang pekerja bawahan ni. So even in that case, nanti korang boleh baca, she still won dalam court proceeding, and insyaAllah always remember that hopefully the right things will always keluar kepada society, the right things will always stand. So don't be afraid to report. Kedua, satu benda lah mungkin yang Iman alami, this is not necessarily about bully ataupun about sexual harassment and so on. Benda tu of course sebenarnya adalah Iman lalui, tapi I'm not going to tell here. Just that once waktu Iman sekolah rendah, bila balik sekolah naik van, and waktu dekat traffic light tu tengah stop, tiba-tiba ada snatch thief, ada apa orang kata, yang peragut datang kat sebelah kereta Mercedes, pecahkan tingkap, ambil handbag and then terus lali. The thing yang paling menyedihkan Iman was nobody took action. Tak ada siapa tolong langsung. And in that point in time, I knew in my heart that and benda tu jadi betul-betul sebelah van sekolah Iman. So from that point in time, I could just literally buka pintu, sepak motor dia jatuh, and then nothing could, the whole problem would have been solved. But I didn't because I was very young lah, waktu tu form 2 rasanya. So from that point in time, since then, Iman has put it into my heart, and hopefully everyone has it in your heart. Sekarang ni kalau tak pernah, start today, start now. Always stand for what is right. Never say or never let anything bad or anything wrong diteruskan, especially when it happens in front of your eyes. Itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum. Thank you all. Thank you remaja. Terima kasih Iman. Tapi jangan left lagi. Jangan lift lagi. Okay. Dia macam nak pergi lah. Okay, mungkin kita boleh minta Jabir berikan sikit kata-kata terakhir. Okay, so Assalamualaikum dan thank you very much for joining tonight. You guys are amazing. As concluded by Iman, wonderfully concluded. Tak ada apa nak add on, just study hard and itulah, take action lah bila perlu, tu je. Putri? Sat, terbalik. Sat nah. Alright. Sorry. Aduh. Sebab lepas ni ada meeting, dah kepala dah start macam lagu. But then, okay. Thank you for having me, remaja. Dan terima kasih kepada korang yang spend, hari ni apa? Rabu spend Wednesday night untuk dengar our sharing session. Cumanya, if I may, kalau korang rasa macam make school a safer place is something yang korang, a cause that you believe in, sila follow Instagram Save the Schools MY. Dekat situ kita akan adakan, we have like few projects coming up. Cewi, padahal I seorang je jaga. But you know what I mean. I'll give it a follow. And kita ada tanggungjawab masing-masing lah untuk kita jadikan sekolah ni pas kita lebih selamat. And just do with your capacity lah. Dia tak perlu pun jadi seseorang yang macam tahap mengubah hidup seseorang for you to do good. Just like be sincere with whatever that you do. Dan kalau kalian adalah pernah menjadi mangsa ataupun masih menjadi mangsa, tak ada support system, tak boleh nak bercerita dengan mak bapak, tak ada kawan-kawan yang nak percaya, actually ada beberapa hotline yang korang boleh refer, macam hotline WAO, hotline awam. I know maybe benda ni korang tak familiar, but just like kalau rasa macam perlukan someone yang terlatih dan pakar untuk bantu korang navigate through masalah ni, just Google je hotline WAO, hotline awam. Ini adalah talian-talian yang boleh membantu korang, yang boleh bagi protection
dekat korang jugalah, bergantung kepada on the case to case basis. Paling penting, kalau dengar cerita mangsa, jangan blame diorang, believe the victims. Memanglah kita ni macam kadang banyak tengok drama Melayu kan, macam iya ke tante sebenarnya kau saja je fitnah dia, macam you would never know. Sebab macam sila percaya macam iya ke tante sebenarnya kau gitulah dia. Semua orang take care, stay safe dan teruskan memainkan peranan untuk jadikan dunia ini lebih baik. Terima kasih. Bawa perubahan pada dunia. Ya, saya setuju tu Iman. Yes. Ingin mengubah dunia. Jom kita ubah dunia kita. Saya ingin ubah dunia. Okey. Okey, baiklah, terima kasih kepada Putri, Iman dan juga Jabir kerana telah bersama dengan kita pada malam ini, dan dan juga terima kasih kepada semua penonton yang masih setia untuk menonton Youth Talk bersama remaja pada malam ini. Sama-sama kita jadikan sekolah tu sebuah kawasan yang lebih selamat, persekitaran yang lebih selamat. Walaupun sekarang kita semua secara PDPR saja tidak masuk ke sekolah, tapi selepas ini kita pasti ada satu hari tu kita akan masuk ke sekolah kembali kan. So pastikan ke semua rakan-rakan kita, pelajar-pelajar yang lain ataupun ke semua yang berada di sekolah tu merasa seronok, merasa berani, merasa ingin tak sabar nak pergi ke sekolah pada keesokan harinya, kerana kita tak nak lagi ada rasa syak wasangka kepada sekolah, kepada mereka yang berada di dalam kawasan tersebut lagi selepas ini. Okey, Ain, mungkin Ain nak share ataupun kata-kata sikit? I just want to say, kalau ada remaja-remaja yang bersekolah lagi ataupun yang berada di universiti, speak up for yourself. Okay? Jangan biarkan pembuli membuli anda. Jangan biarkan sesiapa sahaja, tidak kiralah siapa orang tersebut, membuatkan anda berasa kecil. Tidak salah untuk anda to cut negative people in your life, sebab you should know how to navigate yourself. Okay? So, jangan pernah perkecilkan diri anda. Jangan pernah orang kata biarkan orang ambil kesempatan, sebab benda tu boleh bagi efek kepada orang kata mental health anda, bukan sahaja waktu sekolah tetapi akan terbawa-bawa kepada usia dewasa sekalipun. So jangan biarkan benda tu terjadi kepada diri anda. Itu je saya nak pesan kepada remaja-remaja kat luar sana. Okay? Sebelum kita end the session tonight, sebenarnya saya nak mungkin sikit je saya nak sharekan ataupun remind kepada anda yang kita punya kempen Saya Remaja Malaysia masih berlangsung, dan kita masih membuka penyertaan untuk 3 pertandingan yang kita anjurkan, iaitu pertandingan menulis esei, pertandingan pengucapan awam dan juga cabaran pantun TikTok sempena kempen Saya Remaja Malaysia pada bulan kemerdekaan inilah. Ia akan dilangsungkan sehingga ke ada yang sampai akhir bulan ini dah. Bagi penulisan esei, ia dilangsungkan hingga 3 September ini. So, banyak sangat hadiah lumayan yang kita nak berikan. So, korang hanya perlu layari www.remaja.my/Saya Remaja Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut tentang info bagaimana untuk menyertai pertandingan tersebut. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Putri, Iman dan juga Jabir. Saya sangat-sangat terharu sebenarnya korang ada di sini. Saya sebenarnya terharu sebab kami dapat banyak sangat input yang berguna pada malam ini. Dan kita harap mungkin kita boleh adakan session yang kedua some other time, sebab saya tahu banyak sangat benda yang kita nak perborakkan tentang isu make school safe again. Sekali lagi terima kasih pada semua penonton dan selamat malam. Take care, kekalkan amalkan diri dan ingat kita perlu menjaga orang-orang di sekeliling kita. So, Assalamualaikum, selamat malam.